Kita sambung apa ni lagi? Baca semula lah. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا. يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل حمدني عبدي. يقول الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. يقول العبد مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل مجدني عبدي. وهذه الآية بيني وبين عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. Kita sambung lagi apa ni? Hadis Abu Hurairah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Sa'ib Maula Hisham bin Zuhrah. Beliau berkata, saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan sesuatu sembahyang di mana dia tidak membaca di dalamnya Ummul Quran, maka sembahyang itu khidaj, kurang. Maka sembahyang itu kurang. Maka sembahyang itu kurang. Ghairu tamam, tidak sempurna. Qala, perawi berkata, maka saya berkata, wahai Abu Hurairah, inni akunu ahyanan, sesungguhnya saya kadang-kadang berada di belakang imam. Qala, perawi berkata, yakni Abu Sa'ib, fa ghamazani dhira'i, beliau meramas lenganku seraya berkata, iqra' biha ya farisi fi nafsik, bacalah Fatihah itu wahai Farsi, orang Farsi, di dalam dirimu, di dalam hatimu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kerana sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi, aku bahagikan sembahyang di antaraku dan hambaku dua. Aku bahagi dua sembahyang. Maksud sembahyang di sini Fatihah, di antaraku dan hambaku. Mana aku bagi dua Fatihah di antaraku dan hambaku. Sebahagiannya, separuh daripadanya adalah untukku, dan separuh daripadanya adalah untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u, bacalah. Ya yaqulul 'abd, hamba berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi. Baru ni kita sudah terjemah dah, sudah lalu dah.
Yaqulu, hamba berkata, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Azza wa Jalla menjawab, Athna alayya abdi. Yaqulu, hamba berkata, Maliki yaumiddin. Allah menjawab, Majjadani abdi. Dan ayat ini adalah di antaraku dan hambaku, yaitu hamba berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini dibahagikan di antaraku dan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Hamba berkata, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat-ayat ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Yani hambaku mendapat apa yang dimintanya. Hadis ini baru ni sebahagiannya kita sudah bincangkan. Dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahawa baca Fatihah di dalam sembahyang itu, semua sembahyang sama ada tu imam ke ataupun orang yang sembahyang seorang ke ataupun makmum ke, baca derah ke ketika imam baca derah ke ataupun ketika imam baca qahar ke, wajib belaka. Dia kata jadi rukun belaka baca Fatihah tu. Di antara dalil mereka ialah hadis ini. Di mana? Iaitu Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda bersabda, sesiapa yang mengerjakan sesuatu sembahyang. Ini mana-mana sembahyang lah. Dia kira mana-mana sembahyang lah. Man shalla salatan, sesiapa yang mengerjakan mana-mana sembahyang, apa-apa sembahyang, tak kira lah sembahyang sunat ke, sembahyang fardu ke, tak kira. Sembahyang berjemaah ke, sembahyang seorang ke, dia kira umum. Mana-mana sembahyang lah, apa-apa sembahyang. Di mana dia tidak membaca di dalam sembahyangnya itu ummil Quran, fahiya khidaj, maka sembahyang itu khidaj. Sembahyang itu khidaj 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yakni kurang sembahyang, tidak sempurna. Ini menunjukkan bahawa tak sah lah kalau tidak baca Fatihah. Tak sah kalau tidak baca Fatihah. Saya pun kata, nak baca lagu mana? Kalau di belakang imam, wahai Abu Hurairah, saya kadang-kadang duduk di belakang imam, nak baca lagu mana? Imam duduk baca dah. Abu Hurairah pun ramah dengan saya. Dia kata, wahai orang Farsi, kata, kamu bacalah dalam dirimu. Maksud baca dalam dirimu ni mereka terjemahkan dengan makna bacalah dengan perlahan. Gitu. Makna iqra' biha fi nafsik, yani sirran, yani dengan perlahan, tidak dengan nyaring. Dia pakai gitulah. Sekat itulah hak jadi dalilnya bahawa baca Fatihah itu rukun ataupun fardu ataupun wajib. Wajib dalam arti ramai-ramai katalah, ini serupa dengan rukun lah juga. Itulah dalilnya. Baru ni kita sudah sebutkan bahawa orang-orang yang tidak pakai, tak boleh pakai hadis ini, dia kata hak ni kalau kita nak pakai pun tak boleh pakai untuk umum. Untuk semua tak boleh. Hak ni untuk untuk imam ataupun hak sembahyang seorang. Adapun hak sembahyang dengan berimam dia jadi makmum, maka tidak. Itu kita kena tengok hadis yang lain pula. Hadis yang lain yang melarang daripada makmum itu membaca. Mereka kata gitu. Tapi kalau untuk sembahyang seorang, orang yang sembahyang seorang ataupun untuk imam, dia tetap mengatakan wajib juga. Cuma kalau makmum saja, makmum saja tidak wajib, bahkan tak boleh baca lah. Itu macam Imam Malik, Imam Ahmad, apa hal lagu itulah. Tapi Imam Abu Hanifah
Hadis ni ada juga depan dia. Hadis ni pun dia baca juga. Cuma dia faham lagu lain. Dia kata di sini berdasarkan hadis ini kita tidak boleh sabitkan, kita tidak boleh katakan bahawa baca Fatihah itu fardu berdasarkan hadis ini. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita perhati kepada hadis ni, dia hanya menafikan kesempurnaan. Dia hanya mengatakan tidak sempurna sembahyang itu. Bukan makna sembahyang itu sendiri tak sah lain, tak sempurna lain. Dia bagi situ. Hadis ini tidak jelas menunjukkan bahawa Fatihah itu wajib ataupun fardu dibaca. Sebab apa? Di dalamnya hanya disebutkan khidaj. 3 kali sebut pun tak jadi masalah tu. Mana kurang. Lepas tu khidaj itu kalau kita tidak berapa jelas, kita tengok selepas tu ghairu tamam. Ghairu tamam itu memberi makna yang terang tentang khidaj itu apa maknanya, iaitu tidak sempurna. Tidak sempurna bukan makna tak sah langsung. Tak sempurna. Kita pun kata lagu tu. Kita pun kata lagu tu, kata dia. Kalau hak makmum tu, soalan yang hak makmum tu memang tak boleh, makmum tak boleh baca sebab Nabi SAW larang, dia kata. Tapi kalau orang hak sembahyang seorang ataupun tu imam, kalau kita tak baca langsung Fatihah pun, mereka kata sah sembahyang itu. Hadis ni dia kata hanya menunjukkan tidak sempurna. Kita terima kalau tidak sempurna. Sebab itulah orang dalam mazhab Hanafi pun kalau kita pergi mana-mana masjid dia pun baca Fatihah belakang sembahyang. Tak ada boleh katakan kalau tak baca Fatihah tu tak ada. Cuma dalam perbincangan ilmu, dia kata memang tidak fardu. Sebab fardu bagi mereka berbeza daripada wajib. Wajib lain, fardu lain. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, fardu dengan wajib ni hak tula. Ahmad pun lagu tu juga. Fardu dengan wajib ni hak tula. Imam Abu Hanifah dia kata fardu dengan wajib ni lagu lain. Hak fardunya dalam sembahyang dibaca Quran. Iaitu hak sebut dalam Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minhu. Bawah sikit. Jadi dia suruh baca Quran. Tak ada satu pun ayat dalam Quran ini disebutkan suruh baca Fatihah. Tak ada. Hak suruh bacanya berkenaan dengan dalam sembahyang, iaitu baca Quran. Hak tu hak fardunya yang tak sah sembahyang kalau tak baca. Dia kata kalau tak baca Fatihah sah sembahyang, cuma tidak sempurna. Jadi kita tak silap hak tak sempurna tu, kata dia. Sebab itulah kita baca. Dia suruh baca tu, imam baca Fatihah. Orang sembahyang seorang pun baca Fatihah juga. Sebab tidak sempurna sembahyang tu. Kita silap tidak sempurna tu. Kadang-kadang dalam hadis dia sebut misalnya tidak beriman seseorang, tak beriman langsung dah kau. Kalau selagi tidak kasih kepada saudara dia apa yang dia kasih untuk diri dia, apa yang dia suka untuk diri dia, tak beriman langsung. Situ kan kata tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman ni bukan makna iman tu tak ada langsung, tak sempurna. Iman tu ada, cuma tidak sempurna. Supaya juga sini bila dia kata tidak sempurna, sembahyang tu ada, jadi sembahyang. Dia kata gitu. Jadi ini hadis ni kita tak boleh nak buat dalil yang terang menunjukkan bahawa Fatihah itu rukun, fardu ataupun wajib dengan makna fardu yang dipakai oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan lain-lain. Sebab apa dia kata hak ni hadis. Hadis ni Imam Abu Hanifah dia ada cara dia. Iaitu hak sabit berdasarkan Quran, hak tu fardu. Hak sabit terbukti ada dalam hadis ahad yang sahih, hak tu sabit wajib. Wajib lain, fardu lain. Bagi dia. Jadi yang menentukan wajib atau fardu ni Quran ke hadis, mutawatir ke tidak mutawatir. Kalau hadis tu hadis ahad tidak mutawatir, dia tak boleh kita nak kata fardu dengan hadis. Dengan sebab itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah, macam air semaya apa dia kan, niat tu tak ada, tidak rukun, tidak fardu, tertib pun tidak fardu. Sebab dalam Quran hanya sebut pakang. Hak tu hak fardu tu pak. Lepas tu hak lain ni berdasarkan hak lain. Hak lain ni kita tak boleh kata fardu.
paling tinggi dia wajib. Kalau tidak berarti kita menyamakan benda lain dengan Quran. Quran kena nombor satu, atas sekali. Gitu bagi dia, kaedah dia nya gitu. Supaya juga dalam perkara ni, hak sebut dalam Qurannya faqra'u ma tayassara minal Quran. Fatihah langsung tak ada. Tak ada, langsung tak ada. Dalam hadis ada. Dia pakai juga, tapi dia letak pada taraf di bawah sikit, iaitu wajib. Dia kata baca Fatihah ni wajib. Yang ni kalau tok imam tu tak baca Fatihah, dosa dia. Sembahyang sah, dosa. Sembahyang jadi. Supaya dengan orang sembahyang pakai kain curi lah, kain curi. Sembahyang tu sah, tapi dia dosa. Malah betul. Boleh berlaku, mana benda tu jadi. Tetapi dalam keadaan berdosa. Jadi dalam keadaan berdosa. Begitu juga orang yang dalam hadis kan disebutkan tidak diterima sembahyang. Orang yang pergi tempat tukar tenung, tukar tenung, orang hamba yang lari daripada tuan dia tak terima sembahyang, jadi maknanya dia tak boleh sembahyang lah. Tak sembahyang lah semasa dia tu. Begitu. Kalau sembahyang pun sia-sia. Tak ada siapa kata gitu. Tak ada siapa kata lagi. Bahkan dia jadi lagu mana buat apa pun, dia kena sembahyang. Dia nak pergi muapok katakanlah, soal muapok tak boleh, soal lain tu. Dia nak pergi muapok, sembahyang tak boleh tinggal. Sembahyang kena buat macam gitu. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Boleh jadi mana banyak dalam hukum ni banyak, iaitu sesuatu tu sah tetapi dalam keadaan berdosa. Dalam masalah lain pun terima juga benda tu. Sebab dosa itulah maka tidak terima. Tidak diterima tu bukan maksud tak sah. Bukan qabul tu qabul ijza', tapi qabul itu mana qabul isabah. Isabah mana tidak terima tu mana tidak diberi pahala. Bukan mana tidak tak sah. Qabul tu dia ada dua macam. Tak apalah. Jadi mereka kata ini tidak terai. Lepas tu di sini disebut tidak sempurna saja. Tapi kita pun baca lagu tu juga, kita pun baca gitu juga. Sebab apa dalam hadis ni ada. Suruh baca Fatihah ke apa? Dalam hadis ni ada. Tapi tarafnya wajib kata dia. Itu pun kepada tu imam. Kepada orang hak sembahyang seorang. Memang wajiblah. Memang orang dia tak tinggal. Orang mazhab Hanafi pun tak tinggal baca Fatihah ni. Begitu. Tetapi kepada hak tu, adapun makmum serupa dengan Malik juga, serupa dengan Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak, tak wajib. Bukan sekadar tak wajib, tak boleh baca. Kalau baca dosa. Kalau baca juga dosa. Ini mazhab Hanafi. Adapun kalau mazhab Syafi'i, tak baca tak sah. Makmum tu kalau tak baca tak sah. Tu dia dua yang bertentangan. Hak ni kalau baca dosa. Sah ke tidak sembahyang? Sah. Sah juga tapi dosa. Kalau baca Fatihah dosa. Sembahyang sah ke tidak? Sah. Orang Syafi'i ni kalau tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Tak jadilah sembahyang. Siapa tahu tu? Dua yang berbeza sama sekali lah. Ni ikut kanan, ni ikut kiri. Gitulah. Jadi soal lagi dia pegangnya. Bila Abbas Sa'ib ni dia tanya Abu Hurairah, saya kadang-kadang duduk di belakang tu imam. Lepas bila di belakang tu imam tu nak baca lagu mana pun kata imam nak baca. Abu Hurairah pun kata bacalah fi nafsik. Fi nafsik itu orang-orang dalam mazhab Syafi'i dia faham maknanya baca dengan perlahan. Baca kohor. Bukan baca derah lah. Bukan baca derah. Sebab fi nafsik ni mana kata dia baca kohor, kena baca juga. Buktinya Abu Hurairah kata kena baca juga. Dia tidak kata dah jadi makmum di belakang tu imam tak payah baca lah. Tak payah baca lah. Bukan tu imam baca dah. Ini menunjukkan Abu Hurairah faham kena baca Fatihah tu. Cuma tak boleh baca derah, kena baca kohor. Kena baca kohor, tak boleh baca derah. Tapi kena baca juga. Kalau tidak apa makna dia kata bacalah di dalam fi nafsik dengan perlahan.
Kita terjemah mengikut orang Syafi'i lah. Mengikut orang Syafi'i, fi nafsik tu maknanya dengan perlahan. Artinya kena baca. Tapi orang lain kata, dia kata tak boleh lagu tu. Tidak jelas ni. Abu Hurairah kata di sini iqra' biha fi nafsik ini menunjukkan baca qahar. Sebab masa makna fi nafsik makna dalam hati. Bukan makna baca perlahan. Kalau baca perlahan maknanya dia kena kata iqra' biha sirran. Bukan fi nafsik. Fi nafsik ni makna dalam hati kau. Itu maknanya fi nafsik. Lepas tu baca dalam hati jadi kah? Kalau kita mengikut zahir ni, mengikut mazhab Syafi'i, kalau baca dalam hati, tak baca dengan mulut, jadi ke tidak? Tak jadi. Jadi kata dia tu apa makna kalau baca dalam hati? Baca dalam hati kamu tak setimur. Sedangkan makna zahir dia ni maknanya fi nafsik, makna dalam hati. Kalau kamu kata dengan perlahan tak jelas tu, tak jelas. Hak zahirnya makna dia dalam hati. Kemudian kalau baca dalam hati, maknanya kamu tak terima pula. Ini menunjukkan kata mereka Abu Hurairah tidak jelas kata kena baca ni. Dia cuma kata baca dalam hati. Apa makna baca dalam hati? Takkan nak suruh baca pula. Orang Hanafi kata dah dalam Quran sebut dah, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca Quran, dengar orang baca Quran tu, wa ansitu, dan kamu diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati. Jadi Allah SWT suruh dengar. Kalau kita duk baca dalam hati, nak dengar lagu mana? Besar bercanggah dengan Quran tu. Yang kedua, Tuhan suruh dia wa ansitu, Tuhan suruh dia. Kalau kita duk baca dalam hati, dia lagu mana? Tidak dia, suruh dia tu supaya dengar molek. Kita tak dengar dah lah bila kita baca. Artinya tak boleh. Dia kata tak boleh baca. Hak maksud Abu Hurairah kata ni iqra' biha fi nafsik itu, kamu dengar tu iman, kamu tadabbur makna dia dalam hati kamu kena ingat makna dia tu. Itu makna iqra' biha fi nafsik. Mereka kata lagu tu, bukan makna suruh baca qahar. Kalau suruh baca qahar, baca masa mana? Ketika tu iman tengah baca apa tu? Kalau ketika tu iman tengah baca, canggah dengan ayat tadi. Ayat tadi mengikut Imam Ahmad, ijma' ulama kata berkenaan dengan sembahyang, dalam sembahyang. Sebab luar kita tidak wajib, kena duduk dia, kena dengar. Kalau orang baca Quran luar sembahyang, mana wajibnya? Tidak wajib. Dia kata soal kita tak saya terima Imam Ahmad kata ijma' apa itu bab lain. Tetapi ada ulama sampai kata lagu tu, dan ramai lagi Ibnu Abbas ke apa, Mujahid, Qatadah, Atha, Sya'bi dan lain-lain. Mereka semua mengatakan ini ayat ni turun berkenaan dengan sembahyang. Dalam sembahyang, mana kita kena dengar tu iman tu. Kalau kita duduk baca, masa mana nak dengar? Tak ada faedah dengar, tak ada makna dengar. Mereka kata gitu. Sebab suruh dengar tu nak suruh tadabbur, perhati. Itu makna dia. Jadi kata-kata Abu Hurairah ni iqra' biha fi nafsik tidak jelas menunjukkan makna suruh baca qahar. Tak. Maka dia suruh baca dalam hati ni, kalau baca dalam hati pun bercanggah dengan hak tadi. Dah Tuhan suruh dia, Tuhan suruh dengar, macam mana nak dengar kalau baca dalam hati pun? Kalau kata baca dalam hati pun, apatah lagi kalau baca dengan mulut ni, lagilah bercanggah. Dia kata kita tak boleh bercanggah dengan Quran. Quran kena nombor satu sekali. Lepas tu hak ni suruh dia kata untuk orang sembahyang seorang ataupun untuk imam. Kalau makmum tak. Sebab itu kena dalam sembahyang baca deras sama dia. Untuk imam. Jadi hak makmum ni baca deras ke? Tidak. Sesuailah dia dengar. Hak untuk imam baca tu. Jadi kata dia tak boleh. Ini tidak memberi makna gitu. Ataupun fi nafsika ni maknanya ketika engkau munfaridan wahidan, sembahyang seorang. Itu Abu Hurairah kata. Sebab kalau kita kata iqra' biha ya Farisi fi nafsika, satu, kalau kita andaikan tu imam tu baca derah. Hak tu yang Abu Hurairah maksudkan suruh baca dalam hati tu ketika tu imam baca derah. Nah, ketika tu imam baca derah, kita baca dalam hati. Ketika tu imam baca qahar,
Apakah ketika Tok Imam baca derah tu, dia suruh baca dalam hati tu, maknanya ketika Tok Imam baca qahar, suruh baca dalam hati juga? Apa beza? Sepatutnya kita kata ketika Tok Imam baca derah tu, hak nasabahnya kalau kita nak kira dari segi tertib dia tu, darjat dia. Ketika Tok Imam baca derah tu, makmum baca qahar. Ketika Tok Imam baca qahar, makmum baca dalam hati. Nasabahlah qahar turunlah. Ataupun kalau kita kata dalam kedua-dua keadaan itu baca dalam hati, tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i dia tidak suruh baca dalam hati, baca dengan mulut. Tak boleh, kamu tak boleh jadi dalih hak ni. Dia kata kamu tak boleh buat dalih hak ni. Itu perkara yang pertama di sini. Perkara yang kedua, kerana saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini nak ayatnya kelebihan Fatihah tu. Kelebihan Fatihah tu. Apa yang suruh baca Fatihah dalam semaya tu? Sebab dia ada kelebihan dia. Sehingga Tuhan kata, aku bahagikan Fatihah tu antara aku dengan hamba aku bagi dua. Hamba aku boleh separuh, aku boleh separuh. Maknanya jaminan daripada Allah SWT tu begitu tinggi, begitu istimewa berkenaan dengan Fatihah ni. Ada pihak lain yang tidak cerita lagu tu. Sebab tu ya kata Fatihah ni maknanya dia penting, kena baca. Tapi ini tidak menunjukkan bahawa semua orang kena baca. Hak penting nak cerita dari segi kepentingan Fatihah tu. Ni memanglah orang mazhab Hanafi, mazhab Malik, semua terima. Kalau makmum, kalau tu imam ataupun orang sembahyang seorang, memang dia terima baca tu. Cuma hak tadi yang kita duduk bahas tadi, ketika jadi makmum, hak tadi pun jelas ni, orang tu dia kata saya kadang-kadang duduk belakang tu imam, maknanya dia jadi makmum lah tu. Ketika jadi makmum tu lah ke mana? Hak sini dia kata Allah SWT berkata dia, aku bahagi Fatihah tu, sembahyang di situ maksudnya Fatihah. Hak ni nak ayat tentang Fatihah tu sendiri, bukan nak cerita apa ni makmum kena baca kau apa tu. Tak ada kena-mengena tu. Nak ceritanya kelebihan Fatihah, apa yang jadi tinggi sangat tu. Sehingga Imam Abu Hanifah yang kata tidak fardu pun tetap dia kata wajib. Wajib, tarah wajib tu wajib. Kecuali kepada makmum lah. Dia kata aku bahagikan semaya di antara semaya di sini maksudnya bukan semaya, iaitu Fatihah. Sebab apa? Yang disebutkan selepas ni, bacalah. Kalau kamu nak tahu tak, hak bagi lagu mana, bagi dua tu, separuh-separuh tu lagu mana, baca. Hamba kata gini, hak duduk kata-kata tu Fatihah lah tu, bukan semaya semua sekali. Tapi oleh kerana kedudukan Fatihah tu begitu penting dalam semaya, sehingga disebutkan sebagai semaya Fatihah tu. Setara tu lah nak ayat pentingnya Fatihah ni, sehingga disebutkan sembahyang, kerana pentingnya Fatihah tu dalam sembahyang. Seperti disebutkan rokok untuk sembahyang, sebab rokok tu penting bagi sembahyang, satu juzuk yang penting bagi sembahyang. Ini orang panggil itlaqil kull wa iradatil juz'i. Sebutkan umum, kul, semua keseluruhan, tapi maksudnya satu juzuk daripadanya. Sebutkan sembahyang, bukan maksud sembahyang, tetapi yang dimaksudkan ialah Fatihah yang dibaca dalam sembahyang tu. Juzuk dia. Banyak dalam bahasa Arab diguna lagu tu, banyak. Sebutkan kul semua, tapi hak maksudnya ialah sebahagian, bukan semua. Itu banyak. Supaya juga sini. Daripada sinilah juga orang yang mengatakan wajib baca Fatihah tu, bahkan rukun jadi baca Fatihah tu, sebab disebutkan aku bahagikan sembahyang. Padahal maksudnya Fatihah, mana Fatihah tu disebut sembahyang, begitu penting sehingga tak sebut oleh orang lain, menunjukkan Fatihah tu rukun, kata dia. Orang hak kata rukun tu lah, ini dalil dia juga. Orang hak kata tidak rukun tu, itu lain, dia kata tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata lagu tu. Kita tak boleh sabitkan rukun berdasarkan hak ni. Dia kata hak ni nak cerita kelebihan Fatihah tu sendiri. Kelebihan Fatihah tu kita tidak nafi hak tu.
Masalah dia rukun dalam sembahyang. Sini ada kena ayat tu? Tidak. Dari segi kelebihan, keutamaan dia, kepentingan dia, memanglah orang lain pun terima. Tak apalah. Apabila dia bagi, kita perhati dia. Kita bagi ni lah. Hak ni dulu kita sudah bicara dah berkait dengan Fatihah ni. Bismillah tu satu juzuk daripada Fatihah ke atau tidak? Yang ni satu bahagian, satu ayat daripada Fatihah ke tidak? Kita sudah bicara dah dulu. Dan anda sudah sebut dah secara isyarat. Hak ni lah hadis. Hak bagi Fatihah tu bagi dua. Tuhan bagi dua di antara dia dengan hamba dia. Dalam hadis ni tak ada sebut Bismillah tu sebagai satu juzuk daripada Fatihah. Ini hadis ini menjadi pegangan kepada orang yang mengatakan Bismillah itu bukan satu ayat daripada Fatihah. Termasuklah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan orang lain yang sependapat dengan mereka berdua. Sebab apa? Dia kata bacalah kalau kamu nak baca. Hamba kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia start situ. Ni nak cerita ke Fatihah ni. Memang sampai habis waladhdallin tu memang Fatihah lah tu. Tapi tak mana dia ada sebut Bismillah sini. Kalau bagi dua, kalau sebut Bismillah tidak jadi bagi dua. Bismillah tu hak siapa dia kata? Boleh ke siapa dia? Bahagia siapa? Bahagia hamba ke bahagia Tuhan? Bismillah. Tak ada sebut. Dan kalau tujuh tidak bagi dua lah. Kalau kita kata Bismillah tu bahagia hamba. Hamba empat, Tuhan tiga. Lah mana? Tidak bagi dua lah tu. Atau kita kata Bismillah tu hak Allah. Mana hak Allah empat? Dah muka tujuh ayat kan? Hak hamba tiga. Itu tidak bagi dua. Tak boleh bagi dua. Muka tujuh ayat. Kalau kita kata tujuh ayat, tujuh ayat lah mana sekali dengan Bismillah. Bismillah tu kita nak wih ke siapa? Itu dia mau faham. Kita nak wih ke siapa? Nak wih ke hamba ke nak wih ke Tuhan? Kan ni hamba kata gini, aku kata gini, Tuhan kata gini, hamba kata gini, aku kata gini. Hak ni hak hamba kata. Jadi tiga-tiga tu. Kalau tiga-tiga bagi apa ni? Dah sabarlah. Sebab apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hak tu untuk hamba-Ku, antaraku dengan hamba-Ku. Hak tu tidak bagi hak tu. Kedua-duanya boleh. Tuhan pun ialah juga, hamba pun ialah juga. Hak tu. Jadi maknanya tak bagi hak sebelum pada tu. Kalau hak sebelum pada tu jadi kurang lah. Macam mana kita kata dah? Ihdinas siratal mustaqim, dua sa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hak hamba. Mana hak hamba dua? Hak Tuhan tiga tadi. Sebab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kedua-duanya, untuk kedua-duanya, untuk Tuhan dan untuk hamba. Hak tu. Dia katakan wa hadhil ayat ni antara aku dan hamba-Ku, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak ni sekali lagi dia kata antaraku dan hamba-Ku. Mana tak termasuk dalam hak bahagi tu? Bahagia hamba ke bahagia Tuhan ke tak? Tak termasuk dalam tu. Artinya hak bahaginya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu tiga. Kalau kita hak sana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak boleh kira hak tu. Selepas tu makna dua. Tidak bagi dua, tidak jadi bagi dua. Nak buat bagi dua lagu mana? Hak ni. Dia nak bagi dua lagu mana? Tidak akan jadi bagi dua. Kecuali kalau kita kata hak bagi dua tu Bismillahirrahmanirrahim tu hak hamba, untuk hamba. Untuk hamba. Lepas tu dipisahkan. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim, situ pula start tu pula. Hak yang kedua, hak hamba. Lepas tu ayat ketiga. Baru tiga sama tiga kalau kita kata lagu tu. Tapi tidak mengikut tertib tu, terpisah tu. Kalau hak tadi mana sabar? Kalau kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, hak tu hak Tuhan. Kita kata hamba-Ku memuji aku, mana hak Tuhan. Lepas tu Ar-Rahmanir Rahim, hak tu pun hak dia. Maliki Yaumiddin, hak tu pun hak dia. Tiga situ.
Lepas tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak tu tak ada siapa-siapa. Mana untuk kedua-duanya. Antara aku dan hamba-ku. Tidak kata bagi dua. Lepas tu tiga lagi duduk mana? Tiga lagi tu gini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiga. Situ tiga. Gitu tiga tu. Jadi macam mana kita kata Fatihah ni 7 ayat? Tidak, Fatihah ni 7 ayat. Memanglah 7 ayat. Ada 3 ni, ihdinas siratal mustaqim, ke bawah ni 3. Hak sebelum pada tu 3. Daripada alhamdulillahirabbil alamin. Campur dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu memanglah 7. 7 lagu tu. Tapi kalau kita kata hak ni dia dari segi wakaf ni dia tak serupa kalau kita tengok Quran ni. Ni masalahnya. Ini misalnya, ni Quran depan dia. Kalau kita tengok ni Quran ni. Dia tulis bismillahirrahmanirrahim 1, ayat 1. Artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim, situ dia tidak 1 ayat. Bahkan tidak jadi 2 ayat lah. Ghairil maghdubi 'alaihim ni ayat lain pula. Tidak. Bahkan jadi kira sah. Jadi 7 ayat. 7 juga. Yang ni dia kira bismillahirrahmanirrahim tu sebagai 1 ayat. Jadi 7 juga. Masalahnya 7 tu kalau kira dengan bismillahirrahmanirrahim, hak salah satu daripada ayat hak 7 ni bismillahirrahmanirrahim tu, kalau Fatihah apa tak sebut sini. Tapi dalam hak ni dia tulis ayat 1. Ini Quran Karim. Kalau kita tengok Quran Majid, dia tak tulis 1. Satunya alhamdulillahirabbil alamin, baru 1. Situ. Dia beza tu. Ni di tempat kita ni pun kadang-kadang pihak berkuasa agama lah, kadang-kadang dia tidak teliti. Ana lama dah sebut benda tu. Kadang-kadang cara dia buat tu melulu, gaduh. Sewenang-wenang. Boleh lah kalau kita nak kata lagu tu. Sewenang-wenang. Ataupun terikut-ikut. Bukan berdasarkan kajian sungguh. Sebab apa? Dah Arab Saudi perkenalkan. Kadang-kadang kita ni marah sangat ke Arab Saudi, Wahabi selalu kata dah. Tapi kadang-kadang terima bulat-bulat telai buta gitu dah. Arab Saudi buat keluar ni Quran hak baru ni di bawah Malik Fahad buat keluar lagu ni berlaku. Jadi hak lain-lain tak boleh, tak pakai berlaku, tak boleh nak jual, haram. Kalau jual boleh igap, boleh tarik lesen. Siapa gitu mau dah. Jadi kalau lagu tu Quran Majid yang dipakai di Pakistan, yang dipakai di Indonesia, berapa puluh orang ulama saing, betul hak ni memang sah hak ni. Maknanya tu tak betul lah kita anggap tak betul lah lagu tu. Doa tu selajak tu. Kalau nak kira dari segi hak ni sini berdasarkan hadis ni, mana dia ada sebut bismillah sebagai satu. Kalau guna cerita percaya ke Fatihah kan ni, kalau dia sebahagian daripada Fatihah, 1 ayat daripada Fatihah, ayat yang mula-mula sebut dah lah. Tidak sebut berdasarkan hadis ni. Yang kita kata buku bismillahirrahmanirrahim 1 tu ayat 1 berdasarkan hadis mana? Itu benda je. Sebab tu kita kata tidak teliti. Gaduh nak kata. Tak boleh, tak patut lagu tu. Orang rata dunia duduk pakar tu. Orang alim-alim pakar tu Quran Majid tu. Ana sendiri pakar tu sama. Bukan banyak perkara lebih kebah tu. Banyak perkara. Tapi kita tidak nak sebut lagi lah. Tidak nak sebut lagi. Hak tu sah juga. Indonesia ada pakar hak tu. Berapa ramai ulama dia sains situ. Jadi mana seseorang yang kita kata tak pakar lah, tak betul lah, siapa haram lah, tak patut lagu tu, tak patut tu. Kena teliti dulu molek. Ni semata-mata ambil Arab Saudi telah gitu. Kalau hak lain tak saya pula. Kita nak suruh teliti belakang, bukan sokang. Biar teliti belakang, bukan nak suruh telah buta gitu dah. Kena teliti belakang. Misalnya hak ni hak bukti bagi Quran Majid yang dia tidak tulis bismillahirrahmanirrahim itu 1 ayat 1. Ni hadis ni ada terang hadis. Terang hadis. Lepas tu nak bagi jadi 7
bagi dua di antara hamba dengan Tuhan, jelas boleh bagi. Boleh bagi. Iaitu kalau kita kata tadi sekap apa ni, siratal ladzina an'amta alaihim, hak tu kira ghairil maghdubi alaihim, hak kira suku. Sebab itu dalam Quran Majid dia ada tanda hak tu. Ayat yang keberapa? Yang kena. Ghairil maghdubi alaihim sampai akhir tu ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ni kita sudah jumpa dah hadis dalam Abu Daud ni sendiri. Dia sebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim untuk pemisah di antara surah-surah di dalam Quran. Seperti mana di awal-awal surah lain kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Apa tak tulis ayat 1 situ? Baru ni kan kita sudah bincang. Imam Syafi'i kata, tiap-tiap di awal surah tu Bismillahirrahmanirrahim itu satu juzuk, satu bahagian, satu ayat daripada surah tu. Dia kata satu pendapat Imam Syafi'i, dan hak tu yang masyhur daripada Imam Syafi'i. Walaupun orang lain tak setuju. Orang lain kata, tidakkah inna a'tainakal kautsar, surah al-kautsar tu 3 ayat. Kalau kita nak pakai Bismillahirrahmanirrahim tu salah satu daripada ayat surah tu, makna jadi 4. Sedangkan semua terima 3 ayat je. Surah Ikhlas tu 4 ayat, kalau campur dengan tu jadi 5. Suratul Mulk tu dalam hadis jelas sebut 30 ayat. Kalau campur dengan tu jadi 31. Itu bercanggah, tak boleh. Tak sesuai dengan hadis tu. Jadi kalau dalam surah-surah lain dia bukan satu juzuk, hak ni pun sebetul juga. Ni bagi orang hak tak terima lah. Seperti Imam Malik. Sebab tu Imam Malik dia tak baca. Tak ada baca langsung. Qahar pun tak dalam sembahyang. Qahar pun tidak. Imam Abu Hanifah baca juga qahar, tapi qahar. Mana hak tu dia bukan kira sebagai Quran. Bukan kira sebagai satu juzuk daripada Fatihah. Quran juga. Dia kata Quran. Imam Malik kata tidak Quran. Tidak Quran. Hak Qurannya innahu min Sulaiman. Hak tu. Hak dalam tu. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat tu memang Quran. Ada pihak lain-lain tidak. Tidak kata dia. Untuk tabarruk saja disebut dalam Quran. Oleh kerana Nabi sebut, Nabi ajar, suruh buat lagu tu kita buat. Gitu ya. Bukan dia itu sebagai satu juzuk daripada surah-surah Quran lain-lain. Tak. Imam Malik kata lagu tu. Abu Hanifah pun kata lagu tu juga. Cuma dalam sembahyang tu apa baca? Baca tu tidak semesti Quran. Misalnya amin tu ayat Quran kah? Derah gitu mu. Amin. Tidak. Dan Nabi SAW ajar lagu tu. Kita baca lah kata dia. Tetapi nampak dia buat beza tu waktu tu dia baca qahar kata dia. Alhamdulillahirabbil alamin ni baca derah. Itu menunjukkan beza. Situlah pula dia faham. Banyak lagi lah akan datang. Jadi sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim kita baca qahar, moga dia bukan Quran. Takut keliru nanti. Bukan satu juzuk daripada Fatihah. Takut keliru nanti. Maka begitu juga amin tu pun kita kena qahar lah juga kata dia. Apa derahnya? Pula dia bagi kot tu. Hak tu akan datang kita akan jumpa bab amin tu derah qahar tu. Hak tu memang ada khilaf juga. Tapi bagi orang Hanafi salah satu dalil dia kata bismillah apa baca qahar. Fahami apa derah. Boleh kira. Dia bagi kot tu lah. Kemudian masing-masing tu ada hadis, masing-masing ada hadis. Anak ceritanya di sini dia tidak jadi bagi dua ni. Kalau kita buat bismillahirrahmanirrahim. Kok mana pun tak jadi bagi dua. Tak lagi. Baru jadi bagi dua ni kalau kita pakai daripada sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sini pun disebut situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan bismillah. Lepas tu dia kata wa hadhihi al-ayah baini wa baina 'abdi. Ayat ini antaraku dan hamba-ku. Maknanya untukku dan hamba-ku juga. Mana tidak khusus untuk hamba. Tidak khusus untuk Allah, tidak. Tapi untuk kedua-duanya. Itu dia sebut. Kalau kita kecualikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni dalam pembahagian mana tak ada bagi dua. Tak ada bagi dua. Nak bagi lagu mana? Kalau kita kata bismillah tu siapa maliki yaumiddin itu hak hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siapa kafir itu tidak jadi. Tak boleh pula sebab dalam hadis dia sebut hak tu hak hamba aku dengan aku. Hak tu. Bukan dia kata hak hamba ataupun hak dia. Dia tak kata lagu tu. Sebab tu kata tak boleh. Tak boleh nak bagi lagu tu.
Lepas tu dia sebut fahaula li abdi, ini ni daripada ihdinas siratal mustaqim, untuk hambaku, dan hambaku mendapat apa yang dimintanya. Hambaku mendapat apa yang dimintanya. Jadi Allah SWT nak terima lah kalau dia minta tu apa dia? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hak tu hak hamba, hak tu hak dia minta. Aku nak bui lah. Sebelum pada dia minta tu dia puji aku. Hak dia puji aku tu, hak tu memang hak aku. Hak layak menerima pujian, hak layak menerima sanjungan, hak layak menerima pengagungan, itu aku saja. Itu hak aku. Dia sudah bagi dah hak aku. Lepas pada tu dia minta. Hak dia minta ni aku nak terima lah. Mana kita. Jadi kita tidak nak bahalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu apa yang bagi dua. Apa yang hak tu hak Allah dan hak hamba kedua-dua. Hak tu kita tidak bahas. Pasal panjang tu. Tak usah. Situ habis hadis ni. Lepas tu kita tengok hadis seterusnya. Hadis seterusnya, riwayat daripada Ubadah bin As-Samit. Beliau mengangkat hadis ini kepada Nabi SAW, menyampaikan hadis ini kepada Nabi SAW. Artinya dia marfu', itu yablughu bihi, itu satu istilah untuk menunjukkan bahawa hadis ini adalah hadis marfu', yakni bukan kata-kata dia, tetapi hak dia ambil daripada Nabi SAW juga. Baginda bersabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab fasa'idan. Qala Sufyan, liman yusalli wahdahu. Ni hadis serupa dengan hak dulu juga, lebih kurang dulu. Cuma hak dulu fama zada ataupun wa ma tayassara. Hak dulu kan, umirna an naqra'a bi fatihatil kitab wa ma tayassara. Ataupun hak salah gitu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unadiya annahu la salata illa bi qira'ati fatihatil kitab fama zada. Itu riwayat tu. Sini fasa'idan, supatullah ialah supatullah. Jadi orang Syafi'i dia buat dalil dengan hak mana? Hak hadis, hak sekat tu je. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, sekat tu. Tak ada fasa'idan, tak ada fama zada, tak ada wa ma tayassara, tak ada. Hak sekat tu. Dia pegang dengan hak tu. Orang lain kata apa ya, pegang sekat tu nya. Hadis ni sahih juga, banyak lagi dalam kitab-kitab lain pun ada belakang ni. Fasa'idan, dia kata bukan, tidak ada sembahyang. Kalau kita kata tidak sah sembahyang, tak apalah kita pakai. Tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah dan selebihnya. Maknanya tak baca hak selebih daripada Fatihah tu pun tak sah jugalah. Kan lagu tu. Pasal dia kata lagu tu? Kamu kata lagu tu? Tidak. Orang mazhab Syafi'i pun tak kata lagu tu. Hak wajibnya, hak fardunya, hak rukunnya Fatihah tu saja. Lepas tu lagu mana hadis ni kata fasa'idan? Dia tidak kata baca Fatihah saja. Dia kata fasa'idan. Seterusnya. Dan selebihnya tu dah habis dah perniaga dia selebihnya. Orang baca surah lah. Artinya surah tu pun fardu juga. Siapa kata lagu tu? Tak ada. Dah tak ada. Macam mana nak pegang hadis ni? Nak pegang lagu mana? Sebagai menunjukkan rukun. Orang Hanafi kata itu sebab kita tak kata rukun. Tak boleh, kita tak boleh kata dengan hadis-hadis ni jadi rukun. Tak boleh. Sebab apa? Dia ada ni hadis. Hak sambung ni fasa'idan fama zada dan seumpamanya ni ada. Kalau kita kata Fatihah tu rukun, fama zada dan fasa'idan ini pun rukun juga. Kita tak boleh kata lagu tu, kata dia. Kita tak boleh kata lagu tu. Lepas tu orang-orang Syafi'i tanya, orang Hanafi, lepas tu dia nak kata lagu mana? Kita kata wajib. Kita kata wajib. Wajib ni lain. Wajib ni makna kalau kita tak buat apa sah. Kalau kita tak baca apa sah. Itu kedudukan. Sebab tu orang Hanafi kata fasa'idan ni pun wajib juga. Bukan Fatihah saja. Wajib juga. Wajib di mana? Dalam 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang kedua ada hadis yang lain.
yang menyebutkan Nabi SAW baca Fatihah saja. Sebab hak tempat baca surah ni mana? 2 rakaat hak mula-mula. Ataupun kalau hak sembahyang hak 2 rakaat macam subuh tu memanglah hak tu. Di situ hak wajib. Tapi semua Fatihah jugalah wajib. Bukan makna siapa tak sah. Sembahyang tu kalau tak baca tidak sempurna. Kita kata tu tidak sempurna. Fatihah pun kalau tak baca tidak sempurna juga. Kalau baca Fatihah tak baca hak fasaidan ni pun tak sempurna juga dia. Dia bagi kod tu. Orang dalam mazhab Syafi'i memang jadi masalah apabila berhadapan dengan hadis ni. Jadi masalah. Kucah selalu. Hak dia duduk pegang selama gini tu kucah selalu. Hak kata Fatihah tu jadi rukun, lagu mana ni hak ni? Kalau berdasarkan hadis ni, surah tu pun rukun juga. Kita kecuali ke hak ni fasaidan ni lagu mana? Kecuali kalau kita kata hak hadis hak lebih sahih, hak lebih kemah, ataupun hak dia terjihkan, iaitu hak setakat bi Fatihatil Kitab. Hak tu hak banyak. Lepas tu ada juga hak lagu ni pun ada juga. Hak ni kita tak sepakat. Tak sepakat. Kecuali atas satu je lah. Enggak demo lu kata apa tak sepakatnya hadis. Hak ni pun tidak sahih. Dan kalau sahih, mudah-mudah tak sepakat. Tak boleh, ya tak boleh. Sebab itulah baik kita tak sah kata. Baik kita tak sah kata. Lepas tu Imam Abu Daud mari. Dia kata Sufyan berkata. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah di sini. Sufyan bin Uyainah. Dan seorang lagi Sufyan Thauri. Sufyan Thauri pun lagu ni juga serupa dengan Imam Abu Hanifah juga. Di sini dia sebut dalam syarah Sufyan bin Uyainah. Dia kata ni bagi orang yang sembahyang seorang diri. Hak kata tidak. Tak boleh ni sembahyang ni kalau tidak baca Fatihah. Kepada orang yang sembahyang seorang diri. Yang ni kalau kepada makmum taklah. Tak. Dia faham gitu. Tidak lagu tu hukumnya. Tidak kata siapa tak sempurna, siapa tak sah. Apalagi kita nak kata siapa tak sah. Tidak. Bahkan memadai dengan bacaan imamnya. Dia bagi tu lah. Apa Sufyan Tsauri kata gini. Jadi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab fasaidan ini bukan untuk semua orang. Untuk orang hak sembahyang seorang, untuk tu imam, iyalah. Tapi kalau untuk makmum tak. Sebab apa dia tengok hadis-hadis yang lain banyak lagi. Hadis-hadis yang lain. Sebab nak pakai belakang. Kalau tidak nak pakai lagu mana? Hadis-hadis yang lain. Cumanya dia tinggal lagi masalah. Baru ni kita sudah sebut dah juga. Imam Malik kata kalau tu imam baca derah, makmum tak boleh baca. Dia dengar ke, dia tidak dengar ke, dalam sembahyang hak tu imam baca derah. Dia duduk jauh, dia tak dengar. Tapi tu imam jelaslah baca derah. Dia kena diam. Dia tak boleh baca. Fatihah pun tak boleh. Fatihah pun tak boleh. Makmum. Imam Ahmad kata kalau duduk jauh siapa tak dengar tu, dia kena baca. Dia kena baca. Dia kena baca. Imam Abu Hanifah pula kata, dia kata tak kira tu imam baca derah ke baca qahar ke, tak kira, tak cara. Tak boleh baca makmum. Dia dengar tu imam baca ke tak dengar ke tak boleh baca. Dia pegang dengan mana? Itulah wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Imam Malik kata fastami'u lahu, suruh dengar tu maknanya dia dengar. Kalau dia dengar, kalau dia tak dengar, nak dengar ke mana dia tak dengar. Nak duduk dia, suruh duduk dia tu nak suruh dengar. Dah kalau dia tak dengar, apa faedah dia? Baik baca. Dia kata gitu. Tapi Imam Malik kata tak boleh baca lah. Tak boleh baca sebab tu imam baca derah ke mana-mana pun. Jadi Imam Abu Hanifah dia kata dak, fastami'u tu kalau dengar. Wa ansitu mana duduk dia? Duduk dia tu ketika tu imam tak baca derah. Tu imam baca juga kan mesti kata imam baca. Kena duduk dia gitu. Dah tu imam tak baca, kita kena duduk dia. Dia kata walaupun kita tak dengar, fastami'u tu
Kalau Tok Imam baca dengar, kita dengar. Kalau kita tak dengar pun suruh duduk dia. Artinya bukan untuk dengar saja, untuk tadabbur. Kerana dengar tu, sebab tu suruh duduk dia. Tak. Kerana Tok Imam baca, kerana kita ni jadi makmum, maka kita ni kena duduk dia. Barulah ada faedah. Beza fastami'u. So, wa ansitu. Fastami'u tu nak dengar molek. Nak dengar lagu mana? Kalau dia baca kau, wa ansitu. Salat dia suruh duduk dia. Duduk dia ni kalau Tok Imam tak baca dengar, boleh kita duduk dia. Duduk dia. Duduk dia tu masuk dalam perintah. Bukan makna duduk dia tu nak suruh dengar. Tak. Kalau tak dengar pun, itu makna barulah fastami'u dengan wa ansitu tu suku-suku. Barulah ada makna berlainan. Kalau makna tulah, apa faedah? Dia kata hak moleknya kita pakai taksis, bukan takkid. Dia kata di sini. Mengikut kaedahnya dalam balaghahnya dia kata taksis. Mana wa ansitu ni hukum suku, bukan untuk menguatkan fastami'u. Bukan sebagai takkid untuk menguatkan fastami'u. Dia duduk dia tu apa? Nak suruh dengar molek. Tu je. Boleh jadi kita dengar juga kalau kita boleh kecek pun, tapi tak dengar molek. Sebab tu suruh duduk dia. Jadi duduk dia tu sebagai mentakkidkan dengar tu, nak suruh dengar molek. Imam Abu Hanifah kata tak molek tu. Kita hak moleknya kita pakai taksis, orang panggil. Hak moleknya aulanya taksis, bukan takkid. Maknanya pakai suku-suku makna dia. Fastami'u tu ketika dengar. Dengar molek tu ada dah dalam makna istima' tu. Sebab kalau dengar saja sami'a, fasma'u. Ni fastami'u. Ada ta tu. Fastami'u. Bukan fasma'u. Fastami'u tu dalam tu ada dah makna suruh dengar molek tu. Tak payah kata wa ansitu. Nak suruh dengar molek tu dalam fastami'u tu ada dah. Jadi wa ansitu ni untuk hukum lain. Sebab ada semaya ni Tok Imam baca qahar. Baca qahar pun duduk dia je. Sebab apa? Boleh jadi kita kata Tok Imam baca qahar, kita bolehlah baca. Tak. Wa ansitu. Tu makna taksis. Makna taksis ni benda yang berlainan. Nak cerita benda yang berlainan, suku sakap. Tak ada kena mengena dengan hak dulu. Hak dulu tu sudah sekena dah. Tak perlu kita nak kuatkan, tak perlu. Itu. Itu cara dia fahamnya. Jadi sejauh yang kita baca baru ni lagi, daripada baru ni lagi, nampaknya tidak terai tu. Kalau kata suruh makmum nak baca alif lam kata imam, tidak terai, tidak jelas. Bahkan hak lebih kuatnya pada adanya mazhab Hanafi dalam bab ni. Dalam bab ni, makmum ni. Dalam bab. Tapi kalau kita bincang ni masalah khilaf. Masalah khilaf ni kalau katakanlah dia berkata, jadi orang baca-baca ramai-ramai ada baca semacam, baca gila, tak apa. Hak tu mazhab Syafi'i. Kita tidak bantah tu. Cuma orang yang khilaf ni. Cumanya kalau orang tu bijaksana, orang tu cerdik, orang tu mengaji, kita kata mazhab ni supaya mazhab ni apa yang dibina oleh mujtahid. Mujtahid dia buat. Orang ni buat rumah besar, orang ni buat rumah cara dia. Misalnya ini contoh. Kalau anak basah ni, basah rumah juga, boleh juga tidur dalam tu. Teduh dah kalau duduk dalam basah, dalam pondok kita kata. Tapi kalau sebelah tu ada istana, orang boleh pilih kita dah. Kita nak pilih mana? Nak duduk dalam pondok, anak tak sih kalau tu. Anak nak duduk dalam istana. Kalau memang boleh dah. Kalau memang boleh, betul-betul dah ada. Ni istana. Kecuali orang tak apa cerdik lah. Kalau pada anak lah. Tapi kepada orang biasa ni, orang biasa dia tak tahu hak mana lebih kuat. Boleh ikut belakang mana-mana, tak apa. Tapi kalau orang yang ngaji dah, dia celek, dia tahu beza rumah batu, istana dengan pondok, anak akan berasa pelik. Kalau dia pilih tetap memilih pondok, walaupun itu pun bangunan juga, bangunan. Bangunan kita ada, bukan istana pasir, ijtihad. Bukan istana pasir. Budak-budak main memang rumah dia buat, memang jadi rumah. Tetapi rumah ni bukan banyak mereka. Rumah tu banyak mereka. Kenapa kita tidak pilih rumah yang kemah? Rumah yang tidak kemah ni
hok dengar atak rumbia dan sebagainya, hok lagu-lagu ni kalau mari ribut kuat cabut habis. Kita pun tak jenera nak tidur. Nah, duduk situ. Kalau hujan mari terih lah macam-macam dah. Rumah dah, orang panggil rumah. Tapi rumah lagu mana? Orang yang mengaji hadis ni dia pergi situ. Dia pergi situ. Rumah tu rumah lagu mana? Sedap duduk ke kita? Kau tidak sedap duduk. Sekarang ni kita boleh pilih. Ada pilihan di hadapan kita. Kita kalau dalam bab dunia ni kita faham. Seni okey, seni gitu gini nak siapa kau benda-benda halus tu kita ambil kira. Kita pilih hak lebih molek. Apa dalam agama ni kita tidak akan lebih pilih hak lebih molek. Sepatutnya gitulah. Nah kita tahu hak ni kemah. Hak ni kemah. Dia bangun dah. Kemah. Molek kita duduk dalam hak kemah tu lah. Supaya apa? Supaya anak-anak pinak kita pun jadi tidur lena. Ribut marilah mana pun biasa ya kita. Tidak kata siapa tak tidur kita kalau ribut mari, hujan mari. Walaupun ada rumah, dah juga. Ada rumah. Memang rumah belakang ni. Tapi rumah tu lagu mana? So perkara yang kedua, kadang-kadang orang kita ni dia tidak faham. Dia kata, apa duduk sibuk-sibuk. Sebab tu orang kata kena mengaji mana kalau kita fikir tu dengan molek kita akan terbuka fikiran. Kalau kita kata ni Kota Baru ni berapa banyak lagi bangunan-bangunan lama. Putus hak dia. Rumah-rumah lama tu hak rendah-rendah tu kan. Hak buruk-buruk tu jasa benar dulu. Jasa benar. Tak seroboh lah. Pakai hak tu. Siapa dia nak dengar kalau kita kata lagu tu? Pergi royak majlis bandar. Tak seroboh lah ni. Sebab rumah juga, molek juga. Dulu sudah berjasa banyak. Molek juga. Boleh duduk lagi ni walaupun tinggi sikit-sikit pun nak. Kalau kita nak bangun dah besar-besar nak. Dia zaman dia berubah. Zaman berubah. Ilmu pun orang kau ngaji. Sepatutnya mana kita terbuka. Sepatutnya terbuka. Apa kita tak boleh terimanya? Kalau nak putus hak lama tu, nak bukan tak saya buat, nak buat hak lebih molek lagi. Hak lebih molek lagi. Lagu tu lah perbandingannya. Lagu tu perbandingan. Hak ni nak buat lebih molek lagi. Kita nak tahu mana tak molek tak molek. Ngaji. Tahu. Kalau tak ngaji tak tahu. Sebab itulah. Tak ngaji lagu tu ikutlah. Kita tak boleh nak kata ni lebih kemah, lebih kuat, lebih tak itu. Lepas tu riwayat daripada Ubadah bin As-Samit lagi. Dia kata kami pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang fajar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bacalah. Kalau dalam sembahyang ni kalau kata qira'a tu fahada. Baru ni riwayat dah juga. Maknanya hak baca ketika qiyam tu. Hak baca ketika qiyam tu Fatihah dan surah. Hak tu lah. Ada pun hak dalam rokok tu baca tasbih tu. Orang tidak panggil qira'a tu. Orang tak panggil qira'a tu. Hak ketika tahiyat kamu tu orang tak panggil qira'a. Hak tu orang panggil tahiyat lah ataupun tasyahud. Hak tu hak dalam rokok sujud tu tasbih orang panggil. Kalau kata qira'a ni baca tu ketika qiyam. Nabi baca. Lepas tu dia terasa berat kepadanya bacaan. Bila dia selesai, dia pun kata, barangkali kamu ada membaca di belakang imam kamu. Kami pun kata ya, hadzan, yang ni dengan segera kami baca, dengan cepat kami baca tu. Ya Rasulullah, Nabi SAW pun kata, la taf'alu, kamu jangan buat lagu tu, illa bi fatihatil kitab, kecuali fatihatil kitab, baca Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, kerana tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Ni Fatihah saja. Ni jadi pegangan ni. Jadi pegangan. Hak kata mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengan dia, yang kata wajib Fatihah. Maknanya hak ni sudah sembahyang subuh ni baca derah ni. Dan Nabi SAW pun terasa terganggu lah juga, terasa berat dia. Sebab sahabat-sahabat dia duduk baca. Jadi duduk baca ni, kalau baca Fatihah gatek, surah gatek, mana laju benar lah baca tu. Hak tu dia kata baca cepat tu. Nak baca Fatihah lagi, nak baca surah lagi. Nabi SAW kata jangan, kamu jangan, kecuali Fatihatil Kitab, kerana
Kerana tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membacanya. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membacanya. Inilah pegangan hak lebih kemah. Tetapi orang lain jawab lagi. Orang-orang tak terima ni dia jawab lagi. Terutamanya Imam Malik ke apa ni, kalau kita perhati di sini, Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq dalam sanad dia. Imam Malik tak terima dulu lagi kalau ada dia ni. Tak terima dulu. Itu kalau dari segi sanad, dari segi sanad. Lepas tu susah lagi dari segi kaedahnya. Dari segi kaedah, maknanya perintah selepas daripada larang, dia memberi makna gam. Dari segi usul, dari segi usul. Sebab dalam Quran sebut wa idza halaltum fastadu. Bila kamu sudah buka ihram, habis dah buat kerja haji tu, maka berburulah kamu. Fastadu tu amar, mana perintah. Perintah. Perintah tu di situ. Perintah tu asal maknanya wajib. Tetapi di sini adakah ulama pakai, kita duduk tengok orang-orang balik Mekah gapo tak ada duk hunggar pergi ambil bedil ke ambil gapo ke, nak pergi buru mana-mana pun tak ada. Sebab apa begitu? Sebab semua ulama faham. Dia kata fastadu ni walaupun perintah tapi selepas daripada larang. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Tak boleh mana ketika ihram tu berburu, Tuhan larang. Lepas pada larang tu wa idza halaltum, waktu tadi ketika wa antum hurum, ketika kamu berihram. Bila kamu sudah buka ihram, habis dah selesai, fastadu. Makna perintah ni selepas larang. Perintah hak selepas larang dia memberi makna harus saja, bukan makna wajib. Kamu nak sabitkan wajib. Sedangkan di sini Nabi kata la taf'alu, jangan baca. Kecuali hak ni. Hak ni hak boleh baca. Hak boleh baca ni bukan taraf wajib. Paling tinggi kata dia harus saja. Kalau mengikut usul, kaedah usul. Tak lagi juga. Kamu nak kata wajib, di sini tak boleh kata wajib sebab Nabi larang dulu. Jangan baca. Kalau nak baca apa baca ni. Itu makna sekadar boleh. Supaya Nabi larang pergi kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Ala fazuruha. Zuruha. Pergi ziarahlah. Mana pergi ziarah tu wajib ke ziarah kubur? Tak. Sebab apa? Sebab dia larang. Larang sebelum pada tu. Dulu aku larang. Kamu pergi kubur. Allah ni bolehlah kalau nak pergi. Boleh saja. Bukan makna wajib. Sebab selepas larang. Hak ni pula kutu juga. Dari segi kaedah usul. Dari segi kaedah usul tak boleh. Tak boleh. Lepas pada tu hadis ini bercanggah dengan hadis lain pula, di mana Nabi SAW tak boleh langsung baca. Kalau kita nak pakai ni lagu mana? Hak Fatihah pun dia tak boleh langsung. Dia akan bercanggah dengan tu. Kalau kita nak mengutamakan ni, apa kita tak utamakan hak tu? Nabi larang. Man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Sesiapa yang ada tu imam dia, bacaan imam tu adalah sudah jadi bacaan dia. Dan Nabi SAW terganggu. Dia larang, tak usah baca, boleh baca. Apa duduk berlawan badi baca dengan akunya. Dia kata. Ni setara hak semaya subuh, semaya hak tu imam baca derah. Hak dia baca ke hak tu pun dia dulu kita sudah jumpa dah. Nabi SAW larang. Dia kata dia terganggu baca. Lepas pada tu dalam hadis yang lain, banyaklah dalam Muslim dan lain-lain ada sebut, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih. Imam itu ditentukan supaya diikut. Dia kata wa idza qara'a fa ansitu. Bila tu imam baca, kamu diam. Kamu tu siapa? Ni Nabi, hadis tu jelas tu untuk cerita berkenaan dengan mengikut imam. Mengikut imam. Wa idza qara'a fa ansitu. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah qulu rabbana lakal hamd. Bila dia sampai kepada waladhdallin, kamu kata amin. Nabi SAW ajar makmum ni,
Hak dia ajar ni, di antara hak dia ajar sini kamu dia. Wa idza qara'a fa ansitu. Bila dia baca kamu diam. Dia tidak kata kamu diam kecuali Fatihah, tak boleh diam. Tu. Dia tak kata gitu. Dia kata fa ansitu dia. Lepas tu Imam ni ketika sembahyang Qahar pun dia tak baca kah? Dia baca. Dan dia bila dia baca, tak kira lah sembahyang derah kau sembahyang Qahar, bila dia baca kamu diam. Fa ansitu. Tu ada tu. Jadi hadis ni, kalau kita pakai hadis ni, terpaksa kita kena tolak sekian banyak hadis yang lain. Kita kena tolak hadis yang lain. Hadis ni macam Imam Malik kau siapa-siapa, kau orang tak terima Ibnu Ishaq, dia tak terima. Tak sih. Kalau iya, kalau nak terima juga, mesti nak jelas lagi menunjukkan Fatihah tu wajib. Sebab apa? Ni suruh baca ni selepas larang. Suruh baca selepas larang paling tinggi dia memberi makna harus saja, ibahah. Ibahah. Itu mengikut kaedah usul. Kita tak boleh kata ni wajib. Tak boleh. Nak kata jadi rukun lagilah tak boleh. Lagilah tak boleh. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia mengatakan bahawa hak baca ni, hak baca ni hak dulu. Dan hak ni sudah mansuh, dah cerita suruh baca, makmum baca, cerita dulu. Buktinya hak itulah ayat tu. Ayat apa ni? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Mana sebab sebelum pada tu memang duduk baca sekali dengan Nabi dalam sembahyang. Lepas pada tu turun ayat tu mana tak boleh dah baca. Berdasarkan ayat tu masa di Mekah lagi tu. Makna lama dah sudah mansuh. Jadi kalau ada hadis cerita kata baca ni hak dulu. Kalau tidak dia jadi bercanggah dengan hak larang tu pula. Bila larang dengan mana suruh, hak suruh tu pun khilaf. Kalau mengikut kaedahnya, kita kena takdimkan, kena utamakan hak larang. Hak larang. Soal nak terima hak tu, terimalah, kita tak jadi masalah. Sebab kata tak adil lah. Nak duduklah situ, tak apa nak mana. Tapi kalau kita tak mesti duduk situ. Rumah ni dengan ada air, dengan ada api, dengan ada segala-galanya lengkap. Rumah tu nama rumah. Tapi kalau mari angin deras, kau jalan tak tidur. Hal begitu. Jadi hadis ini paling tinggi, sembahyang itu tidak sempurna kalau tidak baca Fatihatul Kitab. Tidak sempurna, paling tinggi. Tapi sebab kita bincang dah lah. Lepas tu riwayat daripada asal lagi ni daripada Mahmud bin Ar-Rabi' juga. Ini kita sudah terjemah dah sebelum pada ni. Abu Nu'aim pun muadzin tu dia sembahyang. Bila sembahyang fasalla Abu Nu'aim bin Nas. Ubadah pun mari dengan aku, kata dia. Jadi makmum balik belakang. Abu Nu'aim baca derah, Ubadah pun baca yaqra'u bi ummil Quran. Bila dia paling selesai, saya pun kata kepada Ubadah, saya dengar kau baca ummil Quran. Ketika Abu Nu'aim duk baca derah tu, dia kata memanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di mana dia baca derah. Dia pun kata faltabasat alaihi alqira'ah, keliru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan oleh kerana orang baca derah. Bila dia selesai, dia pun menghadap kami. Dia pun kata, adakah kamu baca bila aku baca derah? Faqala ba'duna, sebahagian daripada kami kata, memang kami bacalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan. Aku duduk katanya, kenapa aku dilawan membaca Al-Quran? Apabila aku baca derah, maka jangan kamu baca apa-apa daripada Quran kecuali ummil Quran. Ada sekali lagi. Sebab kita sudah maklum dah kan, Imam Abu Daud ni dia buat mari dalil bagi masing-masing ulama. Bagi hak kata wajib kena baca Fatihah ni, hak ni lah. Sehingga Nabi larang baca hak lain, tapi Fatihah ni dia suruh baca. Hak tu kena baca, menunjukkan wajib.
Dia kata menunjukkan wajib. Lepas tu siapa terganggu dia tu, tak cara lah terganggu pun. Hak terganggu dia kira-kiranya baca derah lah tu. Baca derah tu tak boleh. Kalau baca qahar tak apa, tidak akan terganggu lah. Sebab yang jadi terganggu ni sebab baca derah. Dia kata orang-orang hak kata Fatihah tu wajib tu, dia kata gitulah. Jadi Ummul Quran ni kena baca juga. Ini menunjukkan bahawa Ummul Quran ataupun Fatihah tu wajib. Orang-orang hak kata wajib tu, dia ni dalil dia je. Orang-orang hak tak terima tu, dia takwil lah. Lagu tu lah, dia takwil. Sebab tak ada juga, jangan baca apa-apa. Kalau nak baca juga, maknanya bacalah Fatihah saja. Kalau nak baca juga. Sebab apa? Hak ni lebih penting ni. Hak ni. Sebab dia istimewa sangat Fatihah ni. Walaupun terganggu tu iman sikit pun, paling tinggi dia boleh baca. Sekadar tu dia kata. Sebab apa? Nabi larang dulu, jangan baca apa-apa Quran. Kalau selepas larang suruh Fatihah tu kan Quran juga. Hak tu boleh, maknanya harus. Paling tinggi dia ikut tu, dia tak boleh ikut tu. Paling tinggi harus kata dia. Sebab Nabi larang dah. Lepas tu tak molek kalau nak kira dalam keadaan ada hadis lain hak larang baca. Lepas tu dalam keadaan terganggu imam ikut mana-mana. Terganggu imam. Ada hak riwayat yang lain disebutkan ketika sembahyang zuhur ataupun sembahyang asar, Nabi SAW terganggu juga baca. Terganggu juga. Mana dalam riwayat tu disebut baca qahar dah makmum. Mana dia larang juga. Mana gangguan itu dirasai oleh Nabi SAW. Walaupun orang baca qahar. Hak tu kata dia kata, kita nak katakan ini itu sebablah dia kata kalau kita tengok hadis-hadis yang seumpama ini, kita kata harus saja. Kalau nak baca juga paling tinggi hak bolehnya Fatihah. Tapi itu bukan wajib kata dia. Sekadar harus paling tinggi kata dia. Ataupun mereka kata hadis ini bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Mana di satu peringkat boleh baca belakang, Al-Quran lain pun boleh baca. Lepas tu boleh baca lagi Fatihah, hak lain tak boleh baca. Lepas pada tu semua tak boleh baca kata dia. Makmum ni kalau sembahyang beriman semua tak boleh baca. Dia kata ada peringkat-peringkat. Barulah kita kata boleh pakai belakang hadis. Hak ada dalam hadis ni, hak ni cerita peringkat ni, hak ni pula cerita peringkat kedua, hak ni pula cerita peringkat yang ketiga. Cerita peringkat yang ketiga. Tapi bagi orang yang kata Fatihah tu wajib, dia tetap kata hak ni sampai ke bila-bila lah. Memang baca semacam. Memang kita dapati di kalangan sahabat pun masih lagi duduk gunung baca Fatihah ni. Kalau masuk takkanlah apa dia tak tahu kata dia. Ya, itulah pendapat dia. Sebab tu dia kata boleh tu. Bahkan dia kata rukun wajib, sebab sahabat-sahabat ramai lagi nak baca. Dia pun ni kata kalau nak kira sahabat lagu tu dah, kita boleh royak ramai sahabat ni pelik ni pun. Payah nak sud payah nak sud. Sebab itulah benda ni benda khilaf. Benda khilaf. Benda khilaf. Kita jangan sampai jadi kadang benda-benda gini sampai jadi keruh keadaan suasana hubungan ke apa, jangan. Pada ada serupa je. Orang Syafi'i ke jadi tu imam ke, Hanafi ke, Maliki ke, ikutlah sama-sama serupa. Bukan terletak pada dia Syafi'i pada apa tidak, tapi pada benda lain, hak lain lagi daripada tu. Dan kalau dia lagu mana-mana pun tak kisah. Tak apa, kita ikut lah. Kena ikut. Tak boleh. Jangan sampai jadi kerana dia tu Syafi'i, kerana dia tu Hanafi, sampai kita tak saya ikut dia bilang. Jangan sampai jadi gitu. Itu taksub lah tu jadi. Ni walaupun kita bahas, kita kata gini-gini, kalau nak duduk, kalau pilih nak duduk rumah mana, sebab kata tak adil, kita akan pilih rumah ni. Tapi kalau kita pergi rumah demo, kita tidak besar diri, kita akan tidur. Kalau demo ajak tidur walaupun basah, kita akan tidur. Gitu. Kita akan duduk dengan penuh hormat, dan tidak akan teje dia kerana rumah dia lagu tu. Tak. Kita tidak akan hinakan dia. Kalau dia ajak kita tidur, kita tidur. Kalau perlu, tidur situ. Gitu kedudukannya benda ni. Tidak kata siapa jadi tegar, tapi siapa dia suruh lagu tu, tidak lagu tu. Gitu lah. Sikap anaknya lagu tu.
Mana-mana pun, walaupun kita nampak hak kita ngaji ni hak tak kuat pun dia sudah jadi satu mazhab. Imam besar terima. Kita terima. Kalau kita duduk di belakang dia akak tangan kunut. Walaupun kita kata kunut itu tidak kuat akak jugalah, dia akak. Sebab tu imam ni kan, kalau dia terlupa, kita tidak terlupa. Mengikut dia sujud sahwi, kita kena sujud sahwi. Dan moga kita ikut dia. Kalau orang lain pula, orang Syafi'i, tak salah dia langgar tu imam. Kalau tu imam tak baca kunut, tak payah baca. Tak payah baca. Atas tu imam. Kalau tu imam tak baca, tak payah baca lah. Ni ada juga setengah-setengah orang tu imam tak baca kunut, dia tu cacat lagi baca kunut. Nah. Apa boleh kok? Memang boleh. Dari segi fiqhnya boleh. Dari segi fiqhnya. Tapi dari segi adakah pengajaran daripada Nabi SAW itu tak ada. Tak ada. Yang ni kalau tu imam tak baca kunut, makmum kena cacat baca kunut. Adakah satu dalil? Tak ada. Hanya dari segi fiqh. Sebab mazhab Syafi'i ini dia tak apa, tak serupa dengan tu imam pun. Banyak perkara tak serupa, tak apa. Tapi kalau mazhab lain tak boleh, dia kena serupa dengan tu imam. Jadi hak moleknya kita ikut. Dia tidak baca kunut, kita tak payah baca. Maka dia tidak akan sujud sahwi lah kerana meninggalkan kunut. Tak ada apa masalah. Tak payahlah kita apa nak sahwi apa. Lepas pada tu ada lagi hal selepas ni berkaitan dengan ni lagi, kita sambung semula lah. Sekat dulu. Wallahu a'lam.